Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan pada hari ini bertajuk Parlimen Malaysia. Pembentangan hari ini akan menjelaskan mengenai komponen-komponen di dalam Parlimen Malaysia. Slide ini disediakan oleh Muhammad Hayyul Kushairi bin Halim, Marsyadania binti Mazri, Akil Haikal bin Ismail, Alia Syabil binti Afendi dan Muhammad Albar bin Abdul Ghaffar. Isi kandungan yang pertama, pengenalan, iaitu sejarah Parlimen Malaysia. Komponen pertama, Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, komponen kedua, iaitu Dewan Negara. Seterusnya, komponen ketiga, Dewan Rakyat, dan akhir sekali ialah penutup. Apa itu Parlimen? Parlimen merupakan badan perundangan kebangsaan Malaysia terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Pilihan raya diadakan setiap 4 atau 5 tahun untuk memilih wakil-wakil untuk berada di dalam Dewan Rakyat. Ahli-ahli Dewan Negara iaitu senator dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Pengenalan Parlimen Malaysia. Sejarah Parlimen Malaysia. Berjalan 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertama selepas pilihan raya umum, kecuali jika dibubarkan awal. Apabila Parlimen dibubarkan, pilihan raya umum akan diadakan dalam tempoh 60 hari. Parlimen kembali bermesyuarat dalam tempoh 120 hari dari tarikh pembubarannya. Fungsi-fungsi Parlimen: meluluskan undang-undang, membuat pindaan kepada undang-undang yang sedia ada, meluluskan cukai-cukai baru, menyemak dasar kerajaan, meluluskan bajet kerajaan. Di sini kita dapat lihat gambar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seterusnya Dewan Negara, seterusnya Dewan Rakyat. Struktur dan keanggotaan Parlimen. Yang berada di atas iaitu Yang di-Pertuan Agong. Di bawahnya dipecah kepada dua. Yang pertama Dewan Negara, di bawahnya Yang di-Pertua, dan di bawahnya ialah senator. Manakala Dewan Rakyat, di bawahnya ialah speaker, dan yang di bawahnya ialah ahli Dewan Rakyat. Mari kita lihat komponen pertama, Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hanya Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Hal ini termaktub dalam Perkara 55 Perlembagaan. Baginda mempunyai kuasa istimewa untuk memberhentikan atau membubarkan Parlimen. Baginda tidak mempengerusikan persidangan Parlimen. Baginda hanya menyampaikan titah ucapan semasa perasmian Parlimen yang diadakan setiap tahun. Di sini ada sedikit rakaman Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di istiadat pembukaan mesyuarat Parlimen. Mari kita saksikan. Baginda diiringi oleh isteri beliau dan juga Perdana Menteri Malaysia.
lagu negaraku dimainkan, baginda dibawa ke bawah untuk memeriksa barisan. Ahli Dewan Negara dan Ahli Dewan Rakyat sedang menunggu ketibaan baginda untuk masuk ke dalam dewan. Baginda kemudiannya diarak masuk ke dalam dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ketua Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan. Baginda kemudiannya diarak keluar daripada dewan. Mari kita lihat komponen kedua, Dewan Negara. Latar belakang Dewan Negara. Dewan Negara ditubuhkan untuk membahaskan rang undang-undang dengan lebih halus dan teliti berbanding Dewan Rakyat yang memberi tumpuan kepada perkara yang menjadi kepentingan umum. Siapa ahli anggota Dewan Negara? Keanggotaan ahli Dewan Negara adalah seramai 70 orang dan terbahagi kepada dua kategori lantikan, iaitu seramai 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri. Setiap negeri diwakili oleh 2 ahli dan sebanyak 44 ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Kriteria anggota Dewan Negara. Mereka mestilah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 30 tahun, sempurna akal, tidak muflis atau bankrupt. Tempoh masa jawatan. Jawatan itu hendaklah dipegang selama 1 penggal, iaitu 3 tahun, dan tidak boleh disambung sebanyak 1 penggal lagi, sama ada dilantik pada peringkat persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri.
Di sini ada rakaman dalam sidang Dewan Negara. Mari kita saksikan. Di sini kita dapat lihat setiausaha Dewan Negara sedang bercakap sebagai pengerusi majlis. Dan di dalam rakaman ini kita dapat lihat ahli Dewan Negara sedang membahaskan sesuatu. Mari kita lihat komponen ketiga, iaitu Dewan Rakyat. Latar belakang Dewan Rakyat. Dewan Rakyat adalah salah satu daripada dua dewan di dalam Parlimen Malaysia. Semua rang undang-undang perlu diluluskan oleh dua-dua dewan parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kemudian dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli parlimen dan ahli yang berhormat. Dewan Rakyat bersidang di bangunan Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur. Status Dewan Rakyat. Parlimen hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis parlimen. Kuasa memanggil Dewan bersidang adalah hak dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Dalam Dewan Rakyat, ahli parlimen diberi kebebasan dan keistimewaan untuk menyuarakan sesuatu perkara tanpa rasa gusar. Satu-satunya badan yang boleh mengecam ialah jawatan kuasa parlimen bagi hak dan kebebasan. Kekebalan parlimen berkuat kuasa setelah ahli parlimen itu mengangkat sumpah. Kekebalan tidak boleh digunapakai untuk kenyataan di luar dewan. Persidangan. Dewan Rakyat bersidang selama maksimum 5 tahun, kemudian dibubar sendiri ataupun dibubar lebih awal. Kuasa pembubaran terletak di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Undang-undang. Undang-undang mesti disediakan atau dirangka terlebih dahulu oleh Jemaah Menteri atau sesebuah kementerian dibantu oleh Jabatan Peguam Negara. Di sini ada rakaman sidang Dewan Rakyat. Mari kita saksikan. Persilakan Yang Berhormat Menteri Keuangan. Saya mohon saya faham apa yang berlaku dengan laporan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan, tetapi kerana semua sekatan dan sanitization dah dilakukan dan ini sesi yang penting khusus untuk mendengar ucapan belanjawan Menteri Keuangan untuk speaker memberikan ruang ahli-ahli parlimen hadir menunggu di luar untuk masuk dalam. Silakan Yang Berhormat. Seterusnya ialah perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Aspek perbezaan. Bilangan ahli untuk Dewan Negara adalah seramai 70 orang, manakala Dewan Rakyat seramai 22 orang. Perlantikan ahli. Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong tanpa melalui pilihan raya, dilantik berdasarkan sumbangan cemerlang.
manakala untuk Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum. Aspek perbezaan gelaran ahli untuk Dewan Negara, mereka dipanggil sebagai senator. Untuk Dewan Rakyat, mereka digelar sebagai ahli parlimen. Aspek perbezaan tugas. Dewan Negara membincangkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat, manakala Dewan Rakyat menggubal dan meluluskan undang-undang. Aspek perbezaan tempoh perkhidmatan. Dewan Negara selama 3 tahun, manakala Dewan Rakyat selama 5 tahun. Aspek perbezaan ciri-ciri ahli adalah Dewan Negara berumur sekurang-kurangnya 30 tahun, manakala untuk Dewan Rakyat berumur 21 tahun ke atas. Proses penggubalan rang undang-undang. Menteri merangka rang undang-undang dengan bantuan pegawai daripada kementeriannya. Menteri memperoleh kelulusan Kabinet bagi dasar-dasar rang undang-undang. Draft rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara dengan kerjasama kementerian. Seterusnya, Menteri memperoleh kelulusan Kabinet bagi draft rang undang-undang, kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa, bacaan ketiga. Persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, telah sampai ke penutup. Kesimpulannya, Parlimen Malaysia merupakan lambang struktur demokrasi kerajaan dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen Malaysia yang merupakan badan penggubal undang-undang tertinggi, negara terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seterusnya Dewan Negara dan yang terakhir sekali Dewan Rakyat. Parlimen Malaysia akan terus menjadi institusi yang disanjung tinggi oleh semua rakyat di Malaysia dan akan terus menjadi lambang demokrasi berparlimen negara untuk selama-lamanya. Saya mewakili ahli kumpulan saya ingin memohon maaf atas salah dan silap yang kami tunjukkan sepanjang pembentangan ini. Sumber rujukan.